Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kita punya perbincangan bagi menghabiskan pemahaman terhadap pembinaan insan sejahtera ni. Dan kalau kita imbas sikit, tadi kita dah cerita tentang 3.1 konsep insan sejahtera. Dan sekarang kita akan masuk kepada subkomponen yang seterusnya, iaitu merujuk kepada komponen 3.2 kedudukan manusia di dalam Al-Quran. Okey. Kita pergi kepada kedudukan manusia dalam pandangan Al-Quran. So, apa idea yang ingin diketengahkan daripada subkomponen yang kedua ini? Okay. Idea yang ingin dia bawakan adalah di dalam Islam, manusia atau insan itu mempunyai kedudukan yang tersendiri. Dan pada masa yang sama, kedudukan tersebut adalah selari dengan apa yang kita ingin terapkan menerusi semangat ataupun idea insan sejahtera yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Okey, untuk nampak yang lebih jelas, kita pergi satu persatu. Iaitu yang pertamanya, di dalam Islam, manusia atau insan itu dianggap sebagai makhluk yang termulia. Dan conclusion ini dibuat berdasarkan daripada apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Isra ayat 70, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, maknanya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi dari segi literal ayat ini sendiri kita boleh nampak bahawasanya di dalam Islam Allah Subhanahu Wa Taala itu telah diangkat darjat dia. Telah diberikan satu kedudukan yang disebutkan sebagai kedudukan yang mulia di kalangan anak-anak Adam, kalau nak dibandingkan dengan mana-mana makhluk yang lain. Jadi kalau kita cuba kaitkan ayat ini dengan idea insan sejahtera yang telah kita bincangkan sebentar tadi, maksudnya ia selari kerana bila mana kita telah mempunyai satu kedudukan yang mulia di dalam agama, maka kita perlulah mengekalkan kedudukan tersebut atau perlulah kita react sebagai seorang individu atau satu makhluk yang mempunyai kedudukan yang mulia. Yang mana ianya akan dapat diserlahkan kemuliaan tersebut bila mana kita berjaya mengekalkan keseimbangan dalam 4 elemen jari yang telah kita sebutkan tadi. Kan? Just imagine kalau kita dah mempunyai kedudukan yang mulia, tapi dari segi amalannya, dari segi praktikalnya, kita tak berjaya nak mengekalkan keseimbangan yang kita sebutkan tadi. Mungkin dari segi jasmani kita elok, tapi dari segi emosi dan intelek kita tak seperti pada tahap yang kita gambarkan yang sepatutnya ada. Jadi pada waktu tu kita nampaklah kepincangan dalam diri seseorang individu itu, yang mana ianya telah melanggar kepada kedudukan mulia yang telah diletakkan pada manusia itu sendiri kalau dilihat daripada perspektif pandangan Al-Quran atau agama Islam. Yang keduanya, makhluk di dalam atau insan di dalam agama Islam atau apa yang tertera di dalam Al-Quran digambarkan sebagai makhluk yang paling indah bentuk penciptaan. Sesungguhnya daripada surah At-Tin ayat keempat, sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk-bentuk yang sebaik-baiknya. Maksudnya penciptaan manusia itu sendiri adalah bentuk yang sangat indah di sisi agama Islam, di sisi Al-Quran. Jadi di situlah sanggahan ataupun bukan sanggahan, di situlah saranan untuk kita menjaga tubuh badan kita yang telah diciptakan dengan bentuk yang terbaik. Di situlah perlunya untuk kita menjaga kita punya jasmani. Kalau kita tidak menjaga jasmani kita, kita buat perkara-perkara yang boleh merosakkan diri kita, akhirnya akan menjadikan penciptaan makhluk yang telah diciptakan sebagai bentuk yang paling indah, paling mulia, disia-siakan kerana kita sendiri yang menghancurkan diri kita. Dan yang ketiga, makhluk atau insan di dalam perspektif agama Islam atau Al-Quran adalah merujuk kepada makhluk yang diberikan kebebasan memilih dan mampu membezakan di antara yang baik dan yang buruk. Maksudnya kita ni boleh mempunyai pilihan.
nak buat satu perkara tu, sama ada kita nak buat perkara baik atau perkara buruk. Maka tak bolehlah kita guna alasan, ini semua takdir Tuhan dah tetapkan. Tak boleh. Sebab kita mempunyai pilihan pada sesetengah perkara. Dan idea ini ataupun poin yang ketiga ini disandarkan kepada surah daripada surah Asy-Syams ayat 7 hingga 10 yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan maksudnya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu sama ada untuk menilai daripada jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. So literal daripada ayat itu menyebutkan manusia itu ada jiwa dan jiwa inilah yang akan menentukan sama ada perkara baik dan perkara buruk. So kalau kita nak kaitkan dengan konteks insan sejahtera tadi, maka jiwa inilah yang kita kaitkan dengan elemen emosi kita, rohani kita tersebut. Kita perlu menjaga kerohanian kita, emosi kita untuk memastikan kita boleh mengelakkan diri kita daripada terjerumus kepada sebarang bentuk perlakuan yang boleh merosakkan diri kita sendiri. Kan? Kalau kita mempunyai emosi yang melampau, kita tak mengawal emosi kita, kita cenderung membuat satu tindakan yang beremosi yang akhirnya akan memberikan kesan kepada keseimbangan atau memberikan kesan yang tidak baik kepada diri kita sendiri. Okay, jadi dalam Islam, kita mempunyai pilihan, maka kita perlu memilih, gunakan keupayaan yang kita ada untuk memilih perkara yang baik daripada perkara yang tidak baik untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian. So, selari dengan apa idea yang cuba dibawakan daripada idea atau konsep insan sejahtera sebentar tadi. Dan yang terakhir, di dalam Islam juga makhluk atau manusia itu merujuk kepada makhluk yang diberi kemampuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan dibekali dengan alat-alat pendukung dalam meraih objektif itu. So, maksudnya memang di dalam Islam, manusia atau insan itu dituntut untuk mencari ilmu. Ini boleh disandarkan kepada surah Al-Alaq daripada ayat 1 hingga ayat 3 yang membawa maksud, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu itulah yang Maha Pemurah di atas semua makhluk ciptaannya. Jadi menunjukkan ini mendukung kepada elemen intelek kalau kita nak kaitkan dengan insan sejahtera tadi. So, maksudnya di samping kita memberi perhatian kepada fizikal kita, kepada kita punya emosi dalam nak menentukan yang baik atau yang buruk, kita juga tidak boleh mengabaikan elemen intelek. Kerana di dalam Islam, ini juga merupakan salah satu perkara yang dituntut di dalam agama. Jadi pengajaran daripada komponen yang kedua ini atau subkomponen yang kedua ini adalah menunjukkan bahawasanya kita perlu untuk berusaha mencapai kepada konsep insan sejahtera itu tadi. Yang pertamanya untuk menjadikan diri kita itu sejahtera dari segi jasmani dan rohani kita. Dan yang keduanya untuk kita penuhi apa yang telah dituntut di dalam agama kita seperti yang telah kita bincangkan di dalam slide ini. Islam itu sangat-sangat menekankan kepada elemen-elemen yang selari dengan apa yang disampaikan di dalam idea konsep insan sejahtera sebentar tadi. Yang seterusnya kita masuk kepada bahagian yang terakhir, subkomponen yang terakhir iaitu cabaran insan sejahtera. Yang mana idea untuk subkomponen ini adalah untuk kita ketengahkan cabaran-cabaran di dalam kita nak mengimplementasikan insan sejahtera dalam diri kita. Kerana sudah tentu nak mengaplikasikannya tu dia ada cabaran-cabaran tersendiri. Cabaran-cabaran yang perlu kepada jihad daripada diri kita sendiri, barulah ianya dapat disempurnakan dengan sebaiknya. Tapi sebelum kita masuk kepada cabaran itu, kita nak recap semula tentang pentingnya insan sejahtera ini perlu diaplikasikan untuk menjaga diri kita, menjaga masyarakat kita, menjaga negara dan juga di peringkat global daripada sebarang bentuk fahaman-fahaman ataupun sebarang bentuk ideologi-ideologi yang tidak bersesuaian dengan diri kita, khususnya kalau kita nak kaitkan dengan konteks kita sebagai rakyat Malaysia. Okey, kenapa diletakkan 4 peringkat tu, diri, masyarakat, negara dan global? Kerana seperti yang saya sebutkan tadi, ianya bermula dari peringkat individu
di peringkat diri kita, tapi kalau kita boleh mengembangkan bermula daripada diri kita sendiri, dia akan berkembang ke peringkat masyarakat. Dan kalau sesebuah masyarakat itu berjaya mengekalkan semangat insan sejahtera, dia akan berkembang pula ke peringkat negara dan akhirnya dia akan membawa kepada peringkat yang lebih luas, iaitu peringkat global. Jadi sebenarnya idea atau konsep insan sejahtera itu boleh diaplikasikan keseluruhan kepada keseluruhan peringkat ini, yang mana bermula daripada peringkat diri individu itu sendiri. Yang mana kalau kita boleh apply dekat dalam diri kita, kita bolehlah menjaga diri kita daripada terpengaruh daripada sebarang bentuk fahaman-fahaman luar. Antaranya yang disebutkan atau dinyatakan di dalam slide itu, antaranya dualism, liberalism, relativism, dan sebenarnya banyak lagi zem-zem lain, tapi saya tak huraikan sekarang. And even dualism, liberalism and relativism ini saya tak huraikan di sini, kerana inilah ancaman-ancaman yang perlu, yang kita akan sentuh pada bab-bab yang akan datang. So untuk sekarang ini cukuplah kalau kita ambil maklum bahawa ini antara fahaman-fahaman yang perlu kita berjaga-jaga. Perlu kita membuat tindakan yang sewajarnya untuk menghalang diri kita daripada mudah terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang dinyatakan tersebut. So untuk jaga diri, untuk jaga masyarakat, jaga negara dan jaga peringkat global, maka kita perlu fahami konsep insan sejahtera dan aplikasikan dalam kehidupan kita. Baik, kita masuk kepada isi bagi subkomponen 3.3, iaitu cabaran insan sejahtera di peringkat-peringkat yang dinyatakan sebentar tadi. Diri, masyarakat, negara dan juga global. Okay, untuk slide ini saya tidak akan huraikan satu persatu. Cuma idea yang ingin saya sampaikan daripada slide ini adalah untuk kita menerapkan elemen insan sejahtera kepada diri kita sudah tentu ia bukanlah satu perkara yang mudah. Iaitu yang pertama sekali, kita kena faham terlebih dahulu konsep insan sejahtera. Kan? So, saya yakin kalau kita kaitkan dengan diri kita sekarang, yang telah pun kita lalui proses memahami konsep insan pada minggu lepas, dan tadi pun kita telah kongsikan tentang apa yang dimaksudkan dengan insan sejahtera, saya yakin semua mungkin dah boleh dapat gambaran tentang konsep insan sejahtera itu sendiri, yang mana dia menekankan kepada keseimbangan elemen jari. So maksudnya satu fasa kita dah settle, kita dah faham. Tapi untuk aplikasikan dalam kehidupan seharian kita, dia mempunyai satu cabaran lain, iaitu perkara yang saya highlightkan di dalam slide ini, dia memerlukan satu usaha yang gigih. Dia perlukan komitmen. Dia perlukan konsistensi dalam diri kita. Sama juga kalau kita nak berazam untuk diet atau kita nak buat perubahan dalam diri kita, dia tidak boleh berubah dengan sekelip mata. Sebaliknya, kita perlu memberikan usaha-usaha yang tertentu, kita perlu memaparkan sikap komitmen kita untuk berubah, barulah kita boleh mengubah perkara-perkara yang kita nak ubah. So perkara yang sama juga kalau kita nak menerapkan elemen insan sejahtera dekat dalam diri kita. Dia perlukan kepada usaha gigih dan perlukan kepada jihad yang kuat dalam nak menerapkan elemen tersebut. Dan bila mana kita boleh berusaha atau kita mempunyai komitmen yang betul untuk menerapkan insan sejahtera itu, maka ciri-ciri yang akan hadir untuk kita terapkan dalam diri kita adalah antaranya, pastikan nilai hidup bertuhan kita berada pada landasan yang betul, nilai hidup beragama kita disempurnakan dengan sebaiknya, kepribadian yang mulia, fizikal yang kuat, daya intelek yang tinggi. Yang mana kalau kita perhatikan elemen-elemen ini, ciri-ciri ini, semuanya merangkumi kepada elemen jari yang telah kita sebutkan. Ada elemen rohaninya, iaitu hidup bertuhan, beragamanya. Kepribadian yang mulia, iaitu yang dikaitkan dengan emosi kita. Kalau emosi baik, kepribadian kita juga akan baik. Fizikal yang kuat merujuk pada jasmani kita, dan daya intelek yang tinggi iaitu merujuk pada intelek. Okay. Tapi untuk menerapkan elemen ni, dia perlu kepada usaha yang gigih. Jadi untuk cabaran terhadap diri sendiri, satunya sentiasa bermujahadah melawan hawa nafsu, menjaga ketetapan waktu, tersusun dalam semua urusan. Keempat, mempunyai kemampuan berusaha untuk diri sendiri. Yang kelima, memberi manfaat kepada orang lain. Yang mana kalau kita analisis kepada 5 perkara ni, memang betul lah ianya tidak boleh dilaksanakan tanpa usaha yang gigih dan tanpa komitmen yang tinggi daripada diri kita sendiri. Kan, nak melawan hawa nafsu bukan perkara yang mudah. Kita nak tahan lapar pun kadang-kadang terciduk.
kan? Ada yang tak boleh nak puasa satu hari. Ataupun kita nak diet, mengamalkan amalan makanan yang sihat, kadang-kadang kita ada cheat day kita. Menunjukkan bahawa benda tu sangat susah dan menuntut kepada usaha gigih. So ideanya adalah apa-apa bentuk sekalipun perubahan yang kita nak buat dekat dalam diri kita, khususnya kalau kita nak kaitkan dengan insan sejahtera ni, dia memerlukan kepada jihad dan usaha yang gigih. Begitu juga kalau kita nak kaitkan dengan level masyarakat, negara dan global. Saya tak akan ulas satu persatu, tapi kat sini kita boleh lihat ciri-ciri masyarakat, cabaran yang akan dihadapi di peringkat masyarakat, cabaran yang akan dihadapi di peringkat negara dan juga peringkat global. Macam mana untuk kita terapkan elemen insan sejahtera tersebut. Antaranya kalau kita melihat kepada peringkat masyarakat, perlu untuk membina masyarakat yang aman dan harmoni, masyarakat yang berilmu, masyarakat yang berakhlak, masyarakat yang menjaga alam sekitar, masyarakat yang maju dan progresif, masyarakat yang prihatin dan masyarakat yang bertolak ansur. Again, benda ni tak boleh diaplikasikan kecuali kalau kita mempunyai satu komitmen yang betul, jihad yang betul dan usaha yang gigih. Barulah kita boleh apply perkara. Begitu juga kalau kita melihat daripada konteks negara dan global. Negara perlu melantik pemimpin yang berintegriti, tabir urus yang baik, pembangunan yang lestari, agihan kekayaan yang sama rata, pembangunan ekonomi yang mapan dan kebajikan dan kesihatan masyarakat yang terjamin. Di peringkat global, prihatin terhadap krisis dan isu-isu global, menyebarkan seruan kedamaian, kasih sayang dan kesejahteraan, yang terakhirnya tidak menyokong dan tidak melibatkan diri dalam bentuk aktiviti negatif di peringkat global. Sebagai kesimpulan, first kali untuk kita menjaga diri kita di setiap peringkat ini, individu, masyarakat, negara dan global, kita kena faham terlebih dahulu kepada konsep insan sejahtera, and then barulah kita boleh apply dalam peringkat-peringkat yang kita nyatakan. Dan untuk applykan perkara tersebut, dia perlukan kepada komitmen dan juga usaha gigih daripada diri kita sendiri. Dan yang terakhir, maka untuk mencapai matlamat melahirkan insan yang beradab atau insan kamil atau insan sejahtera, whatever term yang kita gunakan, dia akan bermula daripada falsafah pendidikan kebangsaan yang telah kita sebutkan pada minggu pertama atau minggu kedua tempoh hari. Jadi sesuailah kita berada dalam satu sistem pendidikan yang menekankan falsafah pendidikan kebangsaan, kerana itulah elemen yang akan mengawal kita ataupun menyedarkan kita tentang keseimbangan itu di peringkat pendidikan lagi. Kan? Tak guna kalau kita dah masuk atau kita sedar tentang elemen keseimbangan tersebut bila kita dah masuk ke alam pekerjaan. Kita tak sedar tentang perkara itu semenjak di pendidikan lagi. Itu adalah satu perkara yang malang. Alhamdulillah dengan adanya CTU 552 ni, kita telah didedahkan tentang bagaimana falsafah pendidikan kebangsaan itu sebenarnya telah menjadi satu platform untuk kita pastikan elemen keseimbangan itu difahami oleh setiap warga yang mengambil subjek CTU 552. So at least bila kita masuk subjek CTU 552 ni, kita faham tentang pentingnya untuk mempunyai keseimbangan daripada elemen jeri, jasmani, emosi, rohani dan intelek, yang mana 4 perkara ini telah diterapkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita, yang akhirnya akan menjadikan kita seorang yang beradab kepada Tuhan, beradab kepada diri sendiri, beradab kepada ahli keluarga dan masyarakat serta alam sekitar yang berada di sekeliling kita. So itulah idea di sebalik perkongsian untuk topik yang keempat berkaitan dengan falsafah atau konsep insan dari perspektif ataupun idea yang kita ingin ketengahkan, insan sejahtera itu dalam nak memahami konsep insan. Jadi sekian saja perkongsian daripada saya. Semoga ada manfaat yang diambil oleh semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.